Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Pengerusi, Tuan-tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, tuan-tuan guru, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa khabar semua? Baik, alhamdulillah, syukur kita dipertemukan sekali lagi oleh Allah Azza wa Jalla pada malam ini untuk sama-sama kita meneruskan sesi pengajian kita berkenaan dengan doa-doa kepada ataupun doa-doa seorang muslim seperti mana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum daripada itu, kita kini berada pada 19 Zulhijjah, tuan-tuan. Jadi telah berlalu daripada kita ini hari-hari yang terbaik di dalam setahun, iaitu 1 sampai 10 Zulhijjah adalah hari-hari yang paling baik dalam setahun. Telah berlalu hari-hari itu. Lepas tu haji pun dah selesai lah. Jadi jemaah-jemaah kita yang berada di Mekah sekarang ini tengah tunggu tengah tunggu giliran untuk balik. Tiket siap, tiket dah ada, balik. Tunggu waktu sahaja. Baik, cumanya baru-baru ni viral, tuan-tuan, kan, apa ni, di Arafah, pada hari Arafah itu, waktu orang wukuf tu, kertas badal haji, kan, kertas badal haji, kan, ada orang buka badal haji, siapa nak poin dengan saya badal haji. So kertas tu yang nama badal haji sekian-sekian pada Haji 1444 Hijrah. Jadi kertas-kertas tu bersepah-sepah di Arafah, daripada Malaysia. Yang paling banyak daripada Malaysia kertas tu. Jadi tuan-tuan, jadi ini semua adalah sebab ada video yang viral juga, video yang tersebar. Maknanya ada orang bawa kertas nama-nama tu, orang dah bayar dekat dia orang ni mungkin 2,000, 3,000 untuk satu badal haji, kan. Siapa nak badal haji dengan saya, bayar 3,000 contoh. Jadi dia kumpul nama-nama ni, orang dah bayar 3,000, dia print nama tu haji ni, khoteh ni, kan, haji ni, khoteh ni. Jadi dia bawa khoteh-khoteh tu, dia pergi cari jemaah-jemaah haji di Arafah, bagi khoteh. Orang tu pegang khoteh tu, dia pun ambil gambar. Okey, kan. Lepas tu dia hantarlah dekat orang yang bayar tu, ni kita dah selesaikan badal haji. Jadi ini penipuan di atas nama agama. Tipu. Kata buat badal haji, tapi sebenar nampak video tu, dia bagi khoteh orang tu pegang, ambil gambar, dah sudah khoteh tu buang, orang tu bagi duit. Nah, terima kasih, saya guna muka kau sebagai badal haji. Jadi ini adalah menipu di atas nama agama, ataupun bahasa hari ini scammer ataupun pendusta di atas agama, di atas nama agama, tuan-tuan. Jadi Allah SWT sebut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai mereka-mereka yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta-harta kamu di kalangan kamu secara batil, secara tipu orang. Kata buat badal, tapi sebenarnya hanya ambil gambar je, kan. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, macam mana kita boleh percaya satu badal haji 3,000, 2,000, 3,000, macam mana kita boleh percaya? Sedangkan untuk badal haji, seorang hanya boleh lakukan badal haji untuk seorang. Macam mana kos 3,000 tu masuk akal? 3,000 tak masuk akal untuk selesaikan haji. Kita jangan cakap pasal tiket lagi, kan. Kalau orang tu daripada sini, mungkin tiket dia lagilah tak logik. Hari ni kos haji berapa? Muassasah 30,800, 30,000 daripada Malaysia lah, dengan tiket
Tetapi orang-orang di Mekah tu sendiri, dia kata orang sana buat, orang-orang penduduk Mekah, penduduk yang ada duduk di Mekah tu, sama ada dia adalah penduduk Mekah, ataupun dia duduk di sana bekerja, ataupun duduk di sana belajar, dia orang ni sebelum buat haji, dia orang kena minta tasrih. Tasrih maknanya permit untuk buat haji. Jadi dia pun tak boleh suka-suka orang duduk sana nak pergi haji, tak boleh, kena minta permit. Dan permit itu dikatakan harganya, saya lupa harga dia, dalam dekat-dekat 10,000 rial macam tu, hampir 10,000 rial, untuk dia orang minta kebenaran yang duduk di sana ni untuk buat haji kan. Kalau katakanlah 10,000 ringgit pun kan, macam mana kos 3,000 untuk selesaikan. Jadi yang pertama memang ada penipu, dan ada yang kedua ada orang yang senang ditipu lah tuan-tuan. Jadi jangan kita mudah terpercaya. Haji ni kerja dia berat. Kerja dia berat. Berapa hari haji? Paling sikit pun 5 hari lah. Paling sikit 5 hari. Biasanya orang tak duduk 5 hari, orang duduk 5 boleh hari. Kalau daripada Malaysia 40 hari kan, lama. Jadi tak mungkin dengan kos yang begitu untuk selesaikan haji, tuan-tuan. Jadi yang pertama kita jaga-jaga dengan penipu, dan yang kedua kita jangan mudah-mudah ditipu, tuan-tuan. Jadi kita pun banggalah, alhamdulillah dah buat dah badal haji untuk arwah kan, untuk arwah ayah kita, kau mak kita, kau keluarga kita, kau. Jadi semuanya kan, mudah-mudahan kita mengambil pengajaran terhadap apa yang berlaku. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita balik-balik kepada apa yang kita nak belajar ni. Okey, jadi kita masih lagi di dalam bab, bukan kita masih maksudnya ini adalah bab yang terakhir kita belajar. Bila kita belajar itu? Bulan Lopeh lah kan. Bulan Lopehnya ni. Bulan Lopeh kita belajar bab itu, nama dia Du'a'u liqa'il adu. Doa berjumpa dengan musuh, wazis sultan, dan juga sang penguasa. Doa kalau kita nak kena berjumpa, ataupun dia nak datang jumpa kita dengan orang yang bermusuh dengan kita, ataupun orang itu ada kuasa, dan dia boleh apa-apakan kita. Jadi apa yang Nabi SAW ajar kita baca, yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas ni, dia kata Nabi baca apa? Nabi baca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah. Hasbunallah maksud dia cukuplah Allah untuk kami. Hasbuna, cukuplah kami akan Allah, iaitu Allah cukuplah untuk kami. Wa ni'mal wakil, dan dialah sebaik-baik yang mewakili, ataupun orang yang mewakili kita, ataupun zat yang mewakili kita. Kalau kita ada wakil yang kuat, kita dah tak takut. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Siapa yang baca ni? Qalaha Ibrahim yang baca benda yang sama apabila dia nak dicampakkan di dalam api. Ketika mana nak dicampakkan, ulqiya finnar, apabila dia nak dicampakkan dalam api, Ibrahim baca yang sama, dan membaca ayat yang sama oleh Nabi SAW apabila manusia berkumpul untuk ambil tindakan kepada orang-orang beriman. Nabi juga baca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Okey, jadi itu sedikit untuk reminder ataupun recall. Kita nak cuba ingat balik apa benda yang kita belajar. Hari ini kita nak masuk bab yang baru, doa'u ataupun doa'un man khafa zulmas sultani. Doa siapa yang takut kezaliman sultan. Kalau kita takut sultan punya, sultan means orang yang ada kuasa atas kita. Jadi orang tu dia boleh ambil tindakan atas kita kan. Tak mesti sultan, king kan. Apa-apa sahaja yang atas daripada kita yang boleh ambil tindakan atas kita kan. Polis boleh tak ambil tindakan atas kita? Boleh kan, dalam keadaan zalim contohnya kan. Tapi taklah semua polis, maknanya mungkin ada kan. Jadi kita boleh amalkan doa ini kan. Hadis ini diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh At-Tabarani, dan juga At-Tabarani kata hadis ini marfu'. Marfu' yakni Ibnu Mas'ud. Kalau kata marfu' maknanya Abdullah bin Mas'ud ni tuan-tuan,
Sebelum tu siapa Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat Nabi SAW, antara sahabat yang paling awal masuk Islam. Nabi meninggal pada 11 Hijrah, dia meninggal pada 32 Hijrah. Maknanya Nabi wafat lebih kurang 20 tahun lebih daripada tu dia pula meninggal. Abdullah bin Mas'ud, dia ni antara yang awal masuk Islam, sehingga diriwayatkan Nabi dia masuk Islam sebelum daripada Nabi pergi berdakwah di rumah Al-Arqam Ibn Al-Arqam. Yang ni awal betul lah dia masuk Islam. Jadi dikatakan dia pernah kata, dia kata Anas sadisu sittah, aku adalah 6 daripada 6 daripada 6 orang yang Islam pada hari ini ataupun pada zaman ini, dan pada waktu itu tidak ada orang pun Islam atas muka bumi ini. Dia kata, jadi waktu tu ada 6 orang je atas muka bumi ni Islam, dan salah seorang daripadanya adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini dia terkenal sebab dia riwayatkan hadis yang begitu banyak di dalam Islam ni. Maksud dia riwayatkan hadis banyak, anak murid dia ramai ambil hadis daripada dia. Dan hadis-hadis dia ni di dalam Sahih Bukhari dan Muslim ada sekitar 46 hadis. Hadis ni banyak kitab yang riwayatkan hadis, tetapi yang telah disaring, ditapis. Hadis dia di dalam Bukhari dan Muslim ada 46 hadis. 21 di dalam Bukhari dan 35 lagi di dalam Muslim. 21, 35 jadi 56. Tapi tadi kata ada 46 nya. Maknanya ada 10 hadis yang sama. Bukhari dan Muslim. Sebab tu kita kata hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Faham? Jadi ada lebih kurang 46 hadis yang sahih, yang tinggi di dalam Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini yang bawah yang diambil hadis ini sampai At-Tabarani di dalam Al-Kabir, dia kata hadis ni Ibnu Mas'ud riwayatkan daripada Nabi secara marfu'. Nama dia marfu'. Apabila kita dengar istilah marfu', maknanya dengan anggapan bahawa Abdullah bin Mas'ud dia ambil lafaz ni daripada Nabi, itu panggil marfu'. Tetapi Abdullah bin Mas'ud tak kata dia ambil daripada dia kata an Nabi, disebut kat sini dia ambil daripada Nabi. Cumanya di dalam riwayat yang lain seperti Al-Imam Al-Bukhari di dalam Adabul Mufrad, dia kata hadis ini mauquf. Satu marfu', dia Abdullah bin Mas'ud ambil daripada Nabi. Yang kedua kata mauquf. Bila kata mauquf, maknanya dia tak ambil daripada Nabi. Maksudnya doa yang kita nak belajar ini dibuat oleh Abdullah bin Mas'ud sendiri, bukan dia ambil daripada Nabi. Dia sendiri yang keluarkan lafaz riwayat ni. Tuan-tuan, jadi ada dua riwayat ataupun dua percanggahan di situlah. Satu kata ambil daripada Nabi, satu kata tak, dia sampai dekat Abdullah bin Mas'ud sahaja. Tetapi daripada jalur bawah ni sampai dekat Abdullah bin Mas'ud itu semuanya sahih. Semuanya sanadnya dipanggil rijalnya siqah. Rijalnya semua boleh percaya. Maksudnya betul, ambil daripada ini betul. Cuma daripada Abdullah bin Mas'ud ni kepada Nabi ni khilaf. Jadi kira riwayat ni okeylah, sekurang-kurangnya hasan ataupun sahih ataupun apa yang dekat kepada keduanya. Sahih ataupun hasan. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ni kita ambil pendapat daripada At-Tabarani yang kata dia ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza takhawwafa ahadukum, apabila takhawwafa takut, ahadukum seseorang kamu, nampak. Idza takhawwafa ahadukumus sultan, apabila takut seseorang kamu terhadap sultan, seorang sultan, seorang penguasa, falyaqul, maka bacalah Allahumma rabbas samawat, Allahumma rabbas samawat, ya Allah Tuhan
langit-langit. Jadi Rabb tuan-tuan, Rabb ni kita nak senang kita cakap Tuhan lah, tetapi maksud sebenar dia apa? Dia macam pemilik, pengurus, pentadbir. Itu maksud Rabb. Dia milik. Jadi dia adalah milik, pemilik langit-langit yang 7, as-samawat as-sab'. Wa rabbal arsyil azim. Dan dia adalah Rabb, pemilik ataupun Tuhan, kita kata Tuhan, pemilik rabbal arsyil azim, arasy yang agung. Kun li jaran, jadilah untuk aku, ataupun kepada aku, jadilah untuk aku jaran. Jaran maksud dia pelindung. Jadilah pelindung untuk aku, min syarri fulan, daripada kejahatan fulan, daripada kejahatan fulan. Tusammi alladhi turid. Jadi kalau kat sini tusammi alladhi ni, yang ni bukan doa lah, yang ni maksud dia bagi tahu kau namakan siapa yang kau mahu, namakan dia. Jadi maksudnya kita nak baca macam mana? Katakanlah musuh kita itu nama dia, bahaya sikit, siapa? Katakanlah nama dia David. Kita buat nama orang putih lah. Susah. Buat nama Melayu kan? Dia ni geng ni kan? Dia ni geng ni. Okey. Jadilah pelindung untuk aku daripada David. Min syarri, kun li jaran min syarri David. Macam itulah. Jadilah pelindung untuk aku daripada si David. Okey. Namakan dia. Wa syarril jinni wal ins, dan juga kejahatan jin dan manusia. Wa atba'ihim, dan juga pengikut-pengikut mereka. Yang ni pengikut orang ni tadi, dan juga jin dan manusia, yang mana mereka itu adalah pengikut-pengikut semua itu. Ayyafruta alayya, daripada mereka itu ataupun daripada dia itu, yafrut, melakukan satu kezaliman, melampau, alayya, ke atas aku, ahadun minhim, salah seorang daripada mereka. Yang ni siapa-siapalah yang kita sebut tadi, nama orang tu ko, nama jin ko, manusia ke, siapa-siapa yang nak melampau terhadap aku, salah seorang daripada mereka, minhum. Azza jaruka, azza jaruka, perkasa. Azza maksud dia orang yang berkuasa dan mulia. Okey, azza maksudnya berperkasa ataupun berkuasa. Berkuasa. Jaruka, lindungan engkau. Wajalla sana'uka, dan besar pujian engkau. Wala ilaha ghairuk, dan tidak ada ilah, Tuhan yang berhak disembah, ghairuka, selain daripada engkau. Tuan-tuan, jadi tajuk ni tuan-tuan, dia Nabi SAW, ataupun kalau kita pegang dia datang daripada Nabi ajar kita bagaimana kita nak berdoa apabila kita takut dengan seseorang yang berkuasa ke atas kita. Jadi hari ini kita mungkin hidup di dalam sebuah negara yang telah dibahagi-bahagikan kuasa. Dipanggil the separation of power. Kalau dulu tuan-tuan, kalau dulu orang dulu hidup macam mana? Raja tu dialah raja, dialah pembuat dasar, dialah juga hakim kepada dasar tu. Semua dia, kan? Jadi apabila kita hidup pada zaman ni, kuasa yang memerintah orang ni, pembuat dasar ahli-ahli parlimen, yang menghukum adalah hakim. Dah pecah kuasa tu. Tapi kalau dulu macam mana? Dulu raja itulah segala-galanya. Jadi dia kata kita salah, kita memang salah walaupun kita betul. Jadi Nabi SAW ajar untuk kita baca Allahumma rabbas samawati sab'. Jadi dulu king is the judge. King adalah judge. Ada istilah orang putih, dia kata apa? Power tends to corrupt. Maknanya kalau ada kuasa, kalau ada seorang ada kuasa, dia sangat mungkin untuk dia berlaku
Korup. Korup ini melakukan korupsi ni sama ada dia khianat ko, dia nak tipu ko, dia nak aniaya orang ko. Jadi power tends to corrupt. Bila ada power dia mungkin akan korup. Jadi kalau king yang ada semua power ni, istilah dia adalah absolute power corrupts absolutely. Kalau dia ada kuasa yang banyak sangat, maknanya dialah pemerintah, dia pembuat dasar, dialah hakim, maknanya dia sangat-sangat akan korup. Jadi kalau kita menghadapi keadaan macam ni, maknanya kita doalah kepada Allah Ta'ala dengan menyebut nama-namanya, Rabbas samawat, sifat-sifatnya, Tuhan langit-langit yang 7. Kenapa disebut langit yang 7? Apa gambaran dia, tuan-tuan? Apa telah sangat bumi ni. Kita hidup di mana? Di bumi. Bila sebut Tuhan, dia bukan Tuhan di bumi saja, dia Tuhan langit yang 7. Langit yang pertama ni pun tak ada manusia yang dapat naik sampai habis, tak ada. Sebab dia punya jauh tu bilion tahun kan. Kalau kita naik kapal terbang yang paling laju hari ni pun, dia punya tempoh masa untuk habis daripada ke sana ni bilion tahun. Tak ada orang boleh hidup bilion tahun. Itu bawah langit yang pertama. Jadi dia bukan sahaja Tuhan bumi yang kecil ni, dia adalah Tuhan langit yang 7, dan bahkan lebih daripada itu, dia juga Tuhan arasy yang besar, arasy yang agung. Arasy lebih besar daripada 7 langit. Okay. Jadi kita masuk terus, tuan-tuan, kepada doa yang seterusnya. Sama jadi dalam bab ni ada dua doa. Ada dua doa yang Nabi SAW, yang ni pun sama juga, hadis ini sama ada mauquf ataupun marfu'. Kita tengok an Ibni Abbas, daripada Ibnu Abbas. Siapa tuan-tuan Ibnu Abbas, tuan-tuan? Ibnu Abbas adalah sepupu Nabi SAW. Sebab pakcik Nabi ada seorang nama dia Al-Abbas. Ibn Abbas, Ibn Abbas maksud dia anak si Abbas tadi tu, anak Abbas. Okey, jadi Ibn Abbas adalah sepupu Nabi. Cuma beza dia jauh sangat dengan Nabi lah. Maknanya umur Nabi sudah 53, Ibn Abbas baru 3 tahun. Beza 50 tahun, sepupu kan. Orang cucu kan, rupanya sepupu. Jauh lah. Sebab apa, tuan-tuan? Kenapa dia orang, kenapa kita tak ada budaya tu kat sini? Kenapa tak ada sepupu? Yang ni sepupu dia 3 tahun, 50 tahun. Kenapa? Sebab kita mungkin dah tak ada budaya kahwin ni, tak ada. Dulu kalau ada sahaja suami yang meninggal kan, akan ada orang masuk Minang kahwin. Itu budaya yang biasa. Kahwin. Ada meninggal. Janda ni tak ramai, tuan-tuan. Ada je orang nikah. So bila dia menikah, ada lagi anak anak banyak. Jadi kita mungkin tak biasa kan, kita rasa macam benda tu kan, bahaya cakap kan, ada balik kan, marah. Okey. Jadi tapi sebenarnya tak adalah bahaya kan, benda ni biasa sebenarnya. Siapa salah seorang cucu Nabi Al-Hasan, sehingga dia ni terkenal dengan seorang lelaki yang suka talak. Dah kahwin talak kan, kahwin talak. Benda tu dia tak adalah besar sangat talak ni kan, melainkan kita ni dia jadi besar kan, talak jadi sampai sahabat cakap, kau jangan kahwin dengan Al-Hasan ni, kau jangan kahwinkan anak kau dengan Al-Hasan. Innahu rajul taliq, dia ni suka sangat talak orang, kahwin talak. Sebab tu keturunan Nabi SAW yang paling banyak daripada jalur keturunan Nabi hari ni, banyak daripada jalur siapa? Hasan tu banyak, sebab dia banyak kahwin. Jadi banyak keturunan dia. Okey, cukup lah tuan-tuan cerita pasal kahwin ni.
daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah Taala redha kepada dia berdua, kerana Ibn Abbas sahabat dan juga Al-Abbas juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Walaupun dia pak saudara, jadi dia hidup pada zaman Nabi, dia beriman dengan Nabi, dia adalah sahabat. Idza ataita sultanan, hadis ni juga yang pertama saya kena beritahu, dia diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam Adabul Mufrad, dan juga At-Tabarani di dalam Ad-Du'a. Sama juga rijal, perawi-perawi hadis ini semuanya sahih, ataupun siqah, semuanya boleh percaya, sahih lah, sahih. Cumanya Al-Hafiz Ibn Hajar mengatakan hadis ini mauquf. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani seorang nama tokoh hadis yang paling terkenal, maksudnya dia terkenal sebab apa? Dia syarahkan Fathul Bari, Sahih Bukhari itu dia syarahkan dalam satu kitab dia, Fathul Bari. Jadi dia ni, dan syarah dia itu antara yang terbaik kepada Sahih Bukhari. Jadi dia kata hadis yang kita nak baca ini dia bukan marfu', yakni bukan Ibnu Abbas ambil daripada Nabi, tetapi dia kata ini adalah lafaz daripada Ibnu Abbas, mauquf. Okey. Dia kata qala idza ataita sultanan, apabila engkau mendatangi seorang sultan, apabila engkau kena datang ataupun kau kena pergi, sultan tu panggil kau kena pergi kepada seorang sultan mahiban, yang digeruni, yang orang takut dengan dia. Dulu ada seorang sultan yang orang takut, kalau datang kat dia memang mati, kan? Maksudnya panggil mati. Jadi orang takut. Okay, kalau kita kena macam tu, mungkin hari ni tak ada lah. Okay. Mahiban takhafu ayyastuwa bika, kalau kamu takut dia ini akan bertindak ataupun menyerang engkau, fakul, maka katakanlah Allahu Akbar, Allahu azzu min khalqihi jami'an, Allahu a'azzu mimma akhafu wa ahdhar, wa a'udzu billah alladhi la ilaha illa hu al-mumsikis samawati as-sab' ay yaqa'na 'ala al-ard illa bi'iznihi min syarri abdika fulan wa junudihi wa atba'ihi wa asya'ihi minal jinni wal ins, Allahumma kun li jaran min syarrihim jalla thana'uk wa 'azza jaruk tabaraka ismuk wa la ilaha ghairuk, salasa marrat, 3 kali. Baca yang tu 3 kali. Okey, jadi apa maksud dia? Apabila kau datang kepada sultan yang digeruni, kamu takut dia bertindak kepada engkau, maka bacalah Allahu Akbar. Apabila kita sebut Allahu Akbar, tuan-tuan, kita sebut Allahu Akbar, azan kita sebut, kita angkat takbir kita sebut Allahu Akbar, nak raya pun sebut Allahu Akbar. Apa maksud Allahu Akbar? Allah yang paling besar, kan? Bukan fizikal, bukan fizikal. Maknanya dalam kehidupan kita ni, dalam kepala otak kita ni, yang paling besar adalah Allah. Itu maksud dia, kan? Bukan anak, bukan omak, bukan duit, bukan kereta, bukan rumah, bukan, semua tu tak besar. Allah yang paling besar. Jadi kalau ada tuntutan daripada ni dan tuntutan Allah, siapa yang kita dahulukan? Allah. Itu maksud Allah, Allahu Akbar. Allah besar daripada segala-galanya. Apa sahaja yang datang. Sebab tu kita nampak dulu ada iklan dekat masjid-masjid apa? Seruan apa? Tinggalkan Selcom punya iklan. Seruan ilahi lebih utama, kan? Seruan apa saya pun tak ingat. Ada. Utamakan panggilan ilahi. Kan? Seruan Tuhan lebih utama. Itu maksud dia Allahu Akbar. Kalau ada orang call, hari Jumaat, time Jumaat call, itu lagilah, kan? Itu orang yang tidak ada akal. Telefon orang time Jumaat. Baik. Sebab tu tuan-tuan, kita susun hidup kita ni, dalam satu hari ni apa yang paling penting kali kita buat? Sidai baju ke, basuh baju ke, tukar apa ni, pampers ke, kan? Tukar pampers anak ke, tak. Yang paling besar adalah solat. Solat paling besar, sebab Allah yang paling besar. Jadi solat paling utama. Jadi kita susun kehidupan kita daripada solat tu, kan? Jadi kita nak buat appointment, nak jumpa orang ke apa ke, semuanya sekeliling solat. Kita jumpa lepas zuhur,
kita jumpa lepas asar, kan? Jadi kita jangan susun dalam waktu. Kita tahu asar sekarang pukul berapa? 4.40 kot lambat, kan? Jadi kita pun kita jumpa 4.30. Jadi itu juga tak betul lah, sebab kita kejap lagi nak masuk asar. Okey, jadi orang yang susun kehidupan dia dari sekitar solat, maknanya dia membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Okey, kita cerita balik pasal kita nak jumpa sultan dan kita takut kalau dia ambil tindakan, kita sebut Allahu Akbar. Allah yang paling besar. Tak ada siapa yang lebih besar daripada Allah. Allahu a'az min khalqihi. Allah lebih perkasa, lebih mulia min khalqihi, daripada makhluknya. Jami'an, seluruhnya. Tentulah yang ni a'az ni mulia, Allah lah yang paling mulia. Allahu a'azzu mimma akhafu wa ahdhar. Allah lah yang paling perkasa daripada apa yang aku takut dan aku waspada. Daripada apa yang aku takut dan aku jaga-jaga. Aku jaga-jaga dengan dia ni. Aku takut dia ni buat, kita kalau jalan depan orang yang kita rasa dia boleh ambil tindakan, tapi kalau kita nak jaga-jaga pun, kita kena tahu Allah lebih perkasa daripada orang itu. Wa a'udzu billah allazi la ilaha illahu. Dan aku berlindung dengan Allah allazi, yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia. Apa maksud aku berlindung? Maknanya aku minta dia lindung aku. Aku minta dia jaga aku. Aku minta dia jaga aku. Aku berlindung dengan dia. Allazi, yang tidak ada ilah. Okey. Allazi la ilaha illahu, yang ni dipanggil tawassul. Tawassul maknanya kita jadikan perantara. Aku nak berlindung dengan Allah yang mana Tuhan, yang mana ilah itu tidak ada ilah. Itu kita tawassul dengan tauhid. La ilaha illahu. Siapa lagi? Al-mumsikis samawati sab'a. Yang memegang, yang kontrol langit-langit yang 7. Sama ayat tadi, yang kontrol, yang pegang langit-langit yang 7. Ayyaqa'na 'alal ard. Daripada 7 langit itu menimpa bumi. Tuhan yang pegang 7 langit ini daripada jatuh menimpa bumi. Tuan-tuan, illa biiznih, kecuali dengan izinnya. Tuan-tuan, jadi sebenarnya ciptaan-ciptaan Allah ni, tuan-tuan, makhluk-makhluk yang Allah Ta'ala cipta, langit, gunung, angin ni, kalau kita tengok di dalam ayat Al-Quran, sebenarnya kesemua ni ganas. Langit ni ganas, angin ni ganas, laut tu ganas, bumi ni pun ganas. Macam mana kita tahu? Ketika mana Allah Ta'ala cerita di dalam surah Maryam, orang-orang Nasrani, Allah bagi tahu, Allah cerita tentang orang Kristian. Wa qalu ittakhadha ar-rahman walada. Orang-orang Kristian itu kata Ar-Rahman, Tuhan yang penyayang itu, mengambil anak, walad. Maknanya orang Kristian kata Allah ada anak. Ji'tum laqad ji'tum syai'an idda. Sesungguhnya mereka telah mendatangkan suatu benda yang sangat-sangat salah, Tuhan kata. Disebabkan kesalahan mereka, kata Tuhan ada anak itu, takadus samawatu yatafattarna. Hampir sahaja langit-langit tu terpecah. Langit ni dia sebenarnya ganas. Siapa yang tahan dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Disebabkan perkataan manusia ni tadi yang biadab dengan Tuhan, langit hampir saja pecah. Takadus samawatu yatafattarna. Dan bumi pun hampir terbelah. Watashaqqul ard, macam ayat dia, sehingga bumi pun hampir terbelah. Dan watakhirul jibalu hadda, dan bukit pun hampir saja runtuh.
Jadi semua benda yang Allah Ta'ala cipta ni, dia berinteraksi dengan ni. Jadi dia ni ganas, tetapi siapa yang tahan semua ni tuan-tuan? Allah. Angin ni sebenarnya ganas, tetapi siapa yang kontrol dia? Angin tu dia tolak awan, turun hujan, siapa yang kontrol dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kena tahu sifat semua ni. Jadi jangan kita ingat haiwan-haiwan. Sebab tu Allah kata, Allah wasakhara, kita baca doa apa? Subhanallazi sakhara lana haza. Kita bila nak musafir tu, kita baca subhanallazi, maha suci yang sakhara lana, yang tundukkan untuk kami haza, ini. Maknanya binatang-binatang ni, unta yang kita jadikan tunggangan ni dulu, kuda, apa lagi kita jadikan tunggangan, himar, semua ni ganas, tetapi siapa yang tundukkan dia? Allah. Allah tundukkan untuk siapa? Untuk kita. Jadi begitu juga Allah jadikan angin, dia ganas, Allah tahan dia. Tetapi apabila sampai masanya esok, apabila sampai masanya esok, dia akan pecah juga. Langit ni akan pecah, 7 langit ni akan pecah. Di dalam surah Al-Insyiqaq Allah kata, idza samaun syaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat. Apabila langit-langit ni esok akan insyaqqat, ni macam pecah tuan-tuan. Dia bukan terbelah, bukan. Syaqqat ni dia macam pecah-pecah, dia akan runtuh semua sekali. Idza samaun syaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat. Dan dia patuh dengan Tuhan dia, dan huqqat, benda itu pasti berlaku. Okey. Jadi kita puji Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala yang pegang langit-langit ni lagi, daripada dia jatuh ke bumi ini, illa biiznih, kecuali dengan izinnya. Min syarri, daripada kejahatan, abdika fulan, hamba engkau si fulan. Jadi kita bagi tahu tadi, kita puji Allah, engkau Tuhan langit yang 7, yang pegang langit 7 ini, pelihara aku daripada kejahatan si fulan, wa junudihi, dan juga tentera-tenteranya, wa atba'ihi, dan pengikut-pengikutnya, wa asya'ihi. Ini juga perkataan yang menarik tuan-tuan. Asya' maksud dia penyokong-penyokongnya. Siapa sahaja yang sokong Mamat ni, yang nak jatuhkan aku ni, engkau jagalah aku daripada kejahatan mereka. Cuma perkataan ni asya' ni tuan-tuan, tuan-tuan perasan tak apa yang sama macam perkataan ni? Biasa kita dengar apa dia? Syiah. Asya' ni Syiah kan? Syiah. Okey, jadi Syiah ni tuan-tuan, maksud asal dia adalah penyokong. Syiah. Sebab tu pada zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, apabila dia mula macam ada perebutan kuasa lah, Ali naik, tetapi Muawiyah tak nak bai'ah dengan Ali. Ali naik selepas Osman ibn Affan, khalifah yang ketiga, dibunuh. Ali naik, tetapi tidak disokong oleh Muawiyah. Muawiyah bukan tak nak sokong, tetapi ada syarat yang dia letakkan. Jadi geng yang sokong Ali dipanggil Syi'atu Ali, penyokong Ali. Dan penyokong Muawiyah dipanggil Syi'atu Muawiyah, ataupun Syi'atu Bani Umayyah. Syiah, penyokong Bani Umayyah. Jadi terpecahlah umat Islam kepada 2 golongan. Waktu tu politik lah kan, dia macam zaman dulu apa, UMNO PAS dulu kan, pecah 2 kan. Asalnya satu kan, Merdeka minta sama-sama, bila dah minta kuasa dia pecah jadi 2 kan. Jadi Syiah maksud dia adalah penyokong. Jadi tuan-tuan, Syiah adalah sebuah mazhab yang asalnya adalah mazhab politik. Sebenarnya dia adalah penyokong, dia camp Ali, seorang lagi camp Muawiyah kan. Ni asalnya mazhab politik saja. Tapi biasalah bila dah berpecah dalam politik ni tuan-tuan, katakanlah kita yang hidup hari ni kan, kita tahu sebelah sana cakap benda yang betul kan, dua-dua orang Islam, tapi kita susah nak terima, betul tak? Kita susah nak terima. Jadi itulah benda yang berlaku di dalam Syiah. Asalnya tak nak terima cakap je, sehingga dia tolak, dia maki sahabat kan, sampai dia buat cerita. Syiah terkenal dengan pereka hadis, dia cipta hadis-hadis. Sebab nak puji kumpulan dia cipta hadis-hadis. Jadi pengajaran daripada apa yang berlaku daripada mazhab Syiah ni, daripada asalnya politik je, dia macam parti Syiah, itu je sebenarnya, tapi dah berubah jadi satu mazhab di dalam agama.
ataupun jadi satu agama lah. Kalau kita nak kata dia Islam pun susah juga kan, banyak benda yang dia tolak. Tetapi dia dah jadi macam satu agama. Jadi benda ni kita elak daripada berlaku di negara kita ni tuan-tuan. Ada orang yang anggap parti tertentu itulah Islam. Ada. Dia anggap parti itulah Islam. Kalau tak join parti itu tak cukup Islam ataupun tak Islam. Sedangkan politik adalah salah satu ataupun kecil je juzuk daripada agama. Agama tu besar. Ada akhlak, ada muamalah, ada akidah, ada syariat. Adalah sikit di dalam muamalah tu politik, kan? Jadi kalau orang tak sokong dia, takkan orang tu bukan Islam, kan? Dia macam satu syarikat lah, syarikat holding, kan? Megah Holding Sdn Bhd. Di bawah Megah Holding ni ada syarikat ni, syarikat ni, syarikat ni, syarikat. Dan politik itu satu agensi kecil je di bawah syarikat. Takkan orang tak sokong ni, dia bukan anak syarikat Megah Holding. Dia mesti juga, dia masih agama, dia hanya politik. Jadi jangan kita besarkan sampai orang tu tak Islam, seperti Syiah ni tuan-tuan. Okey, jadi ambil pengajaran tu. Jangan kita anggap apa-apa parti itu adalah agama, bukan. Agama lebih besar daripada politik. Politik kecil. Agama itu besar. Okey. Jadi kita bukan cerita pasal politik ni, kita cerita pasal orang-orang yang penyokong kepada orang yang nak buat zalim kepada kita itu, minal jinni wal insi, di kalangan jin dan manusia. Allahumma kun li jaran min syarrihim, ya Allah jadilah untuk aku jaran, pelindung daripada kejahatan mereka. Jalla sana'uk, besar pujian engkau. Pujian engkau itu besar. Siapa yang puji Allah Ta'ala? Hamba puji Allah Ta'ala. Jadi hamba itu sentiasa puji tentang kebesaran Allah. Tetapi kita mampu tak puji Allah dengan selayaknya? Kita tak mampu. Sebab tu Nabi baca, la uhsi thana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik. Aku tak mampu nak menghitung pujian terhadap engkau ni seperti mana engkau puji diri engkau. Jadi kita tak mampu nak puji Tuhan. Sebab tu besarnya pujian engkau. Yang lebih besar kalau engkau puji diri engkau sendiri, itu lebih besar. Wa azza jaruk, dan perkasa ataupun berkuasa perlindungan engkau. Tabarakasmuk, dah sampai sini dah. Tabarakasmuk, banyak kebaikan. Tabarak maksud dia banyak kebaikan nama engkau. Banyak kebaikan, kekal kebaikan, itu maksud tabarak. Tabarakasmuk wala ilaha ghairuk, dan tidak ada ilah Tuhan yang disembah selain daripada engkau. Dan kita baca sebanyak 3 kali apabila kita takut ataupun kita mendatangi sultan dan kita takut. Sultan kat sini sekali lagi bukan bermaksud mesti sultan, kan? Jadi dia mesti apa-apa sahaja ataupun apa-apa manusia yang berkuasa ke atas kita. Wallahu ta'ala alam. Nas'alullah ta'ala yanfa'ana bima sami'na wa ayyaj'alana hudatan muhtadin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Azan.